berhati-hati dengan orang ini. Jadi yelah, kita pun tak boleh nak terus halang blog kan. Kita kena tengok dulu orang ni macam mana. Tapi akhirnya je dia telah membuat sesuatu yang mengambil kesempatan lah, kita panggil. Dia ambil advantage di atas loophole itu. Kita tidak panggil kekurangan saraf, tapi kita panggil loophole. Contoh kita tengoklah, ramai kita tengok artis yang berniaga ni sebenarnya, dia orang kalau ikutkan orang yang artis yang berniaga ni, kat belakang ni mesti ada orang, mesti ada partner dia, mesti ada orang yang dia joint venture. Sebab kat belakang kita ada banyak lagi benda kita buat. Contohnya human resource, contohnya operation, contohnya marketing. Nak buat marketing plan, nak manage marketing, nak manage database, nak manage strategi, tactical. Itu mungkin artis tak boleh nak buat sebab itu memerlukan masa, consume masa je. Jadi artis kita fokuskan dia dekat branding saja. Dekat branding dan juga sebahagian daripada marketing. Maknanya kita buat satu planning dengan marketing plan kita buat. Lepas tu kita kita bagi dia satu tactical. Okey, kita punya taktik untuk marketing macam ni. Okey, you buat macam ni. Jadi dengan branding dia ada, dia try buat, meletuplah sesuatu produk ataupun bisnes itu. Tapi kat belakang tu mesti ada orang yang merencanakan hal ini. Kan? Jadi bila dia nampak, ada loophole ni, aku rasa aku boleh mempergunakan loophole tu. Itu yang ada orang dia ambil, maksudnya mungkin pada dia betul sebab dia kata that one is my commission, that one is my profit yang I akan ambil sebab 45% is mine. Kita janji hari tu. Tapi 45% tu kena tengok juga area mana. Dalam business dia ada sales channel. Okay, sales channel. Macam mana saya nak cerita pasal sales channel? Kejap, saya rasa saya kena tulis supaya you all boleh faham tentang sales channel. Kejap saya cari pen. Dengar pun menyirap. Tak ada, kita tak nak fitnah, saya tak kata ia fitnah lah. Dia mungkin saya pun ada salah juga, tapi kita nak masing-masing nak perbetulkan sebenarnya. Kita tak nak sebab dia rasa dia betul. Dan ada juga saya tengok dia punya side dia mencakap kita fitnah lah kan. Jadi kita tidak fitnah, cuma kita nak menyatakan kesangsian itu. Okay, alright. Sekejap saya baca ni. Tengok ramai artis apa dia. Abang Mat, nama saya dalam list saman. Ada list saman saya tak tahu pun pasal saman ni, betul ke awak kena saman Nuraini Basri? Okay, saya sendiri tak sebut nama. Saya tak sebut nama tau. Saya tahu mesti ada orang yang tengah tengok. Okay, baik, ini sebab saya nak cerita tentang loophole tadi. Okay, yang orang query kenapa sampai kecoh sangat ni dah pasal 26,000. Tak banyak pun 26,000 tu. Sarah dia lagi banyak daripada tu kan. Okay, kita cerita pasal sales channel sekejap tau. Kejap. Tunggu jap. Okay, saya pause jap. Okay, baik. Sekarang ni dalam bisnes, okay, saya katakan tadilah bisnes kan. Ini bisnes lah, bulatkan Dalam ni kita bahagi 4 lah contohnya. Okay, yang pertama ni, sektor pertama ni kita ada branding. Branding ni besar tau. And then kita ada marketing. Okay, lepas tu kita ada sales. Okay, dalam side ni lah. Dan sini ialah operation. Okay, operation ni apa? Operation ni orang yang packing ke kan? Orang yang buat produk ke kan? Production lah senang kata and then apa lagi? Orang yang design ke, design apa nama? Design kotak ke, apa-apalah. Design poster ke. Okay, ini operation lah. Dia operation ni maksudnya orang bahagian staff lah. Okay, and then kemudian bahagian sini ialah finance. Okay, dan ini ialah human resource lah. Orang yang menguruskan orang lah. Okay, baik, ini macam ni lah business, nampak tak? Okay, jadi artis ke orang yang terkenal dia dah ada ni. Nampak? Dia dah ada ni. Jadi bila branding yang power, dia senang lah buat marketing, dia senang buat sale. Untuk area ni kan, artis ni memang power lah, senang kata lah kan. And then yalah, bila you tengok dia pakai tudung lawa, you pun beli kan. Produk pun kalau betul berkesan, orang akan repeat order. Okay, baik. Jadi
yang sales ni pun dia ada channel sales dia ada channel. Okay, jadi that's why bahagian ni kalau kita tengok lah, contoh lah, saya tak nak sebut nama contoh lah, kalau you tengok orang yang ada satu kedai yang jual teh boba kan, ada artis tu dia ada jual teh boba kan, kalau tengok dia pun banyak kerja, dia jadi DJ radio, dia jadi dia jadi influencer, dia buat video, dia buat konten kan. Jadi adakah dia sempat nak pergi office tengok semua benda ni? Cuba fikir. Ini kita bagi contoh lah kan. Jadi untuk part-part ni kan, mereka ini adalah orang partner dia yang uruskan. Contoh yang kes macam ada artis tu kes KWSP, saya tak rasa dia salah. Dia mesti orang bahagian ni yang partner dia yang bahagian ni yang tidak yang maksudnya bukan culas lah, mungkin ada salah faham dekat situ, mungkin ada satu kekurangan lah dekat sini kan. Alright. Jadi bahagian ni lah yang selalu orang take over lah, orang lain take over. Jadi individu ni dia kononnya take over bahagian ni, dan juga bahagian ni lah, dia kata dia plan lah bahagian ni dua ni. Sebab apa? Sarah dah workout dekat bahagian branding, and then a few side tentang marketing lah. Okay, and then dia ada sales channel dia sendiri. Okay, jadi dia kata dia plan bahagian ni lah. Okay, and then setelah beberapa bulan, Sarah pun dah keluar duit banyak, dah invest banyak kan. Sarah nampak benda tak berjalan lah. Okay, kita tengok dulu apa sales channel lah. Sales channel, kita cerita dulu pasal sales channel. Okay, sales channel. Okay, apa sales channel ni? Siapa faham tentang sales channel? Oh, kenapa dia ambil kerja dia sebenarnya atas recommendation. Sebab atas recommendation dia mengatakan yang dia mahir sesuatu bidang sekian. Orang kata pakai ILEO lah kot kan. Okay, tapi saya tak berani cakap lah pasal tu. Sebab everybody yang datang dekat you pun rasanya kalau pandai cakap, you boleh percaya kan. Okay, sales channel. Okay, Lumia Nora Shop, saya nak tanya, you jadi agent ataupun stokis ni, you under siapa yang mula-mula invite you jadi agent atau artis? Boleh tak? Agent atau stokis ni, siapa yang invite you mula-mula? Tasha. Okay. Oh, yang pasal hutang tu, itu nanti saya hold dulu pasal hutang tu. Sarah tak ada hutang dengan dia, cumanya office tu, office yang mula-mula tu, office tu ialah office dia lah. Dia bagi Sarah pakai dengan sewakan harga yang markup lah. And then pada hujung-hujung tu, bila dia dah bawa ambil 26k tu, yelah, hujung-hujung Sarah pindah. Sarah pun tak puas hati kan. So tak payahlah hujung 15 hari yang terakhir tu. Sebab Sarah kata boleh nak bayar, tapi kau bayar dulu aku punya bahagian yang tadi kau ambil tu, and then baru aku bayar sewa tu. Itulah maksud hutang dia tu kan. Jadi hutang tu kecil saja, mungkin 15 hari. Kalau 2,500 bagilah 15 hari kan. And then at the first place, dia dulu yang tak maksudnya dia dulu yang bawa lari 26k tu kan. Tasha jadi leader kami, stokis dan agent. Okay, baik. Sales channel. Okay, sales channel ini, kita ada beberapa sales channel lah biasanya yang kita buat. Okay, pertama sekali yang dia kata dia nak buatkan ialah in-house lah. In-house ni ialah orang yang mungkin jawab WhatsApp kan. Ini HQ lah, HQ sendiri punya sales channel lah. Okay, mungkin daripada Instagram lah, daripada Rumah Purple lah, Rumah Purple, and then ataupun Rumah Biru. Mana ni HQ punya page lah kan, HQ punya page. Okay, and then kita ada bahagian agent lah, ataupun kita panggil stokis agent lah kan. Stokis agent. Okay, alright. So dua part ni konon-konon dia handle lah. Ni apa yang saya faham lah kan. So dia nak kata dia nak 45% daripada this one. Okay, kalau jadilah. But then apa yang saya difahamkan, pergerakan ini sangat slow. Tak ada return dalam masa 2 bulan. Progress sangat slow. Dia kata dia plan lah, dia kata dia ni lah, tak boleh lah, kena ambil masa lah. Kalau you fikirkan, orang yang dah ada branding, pada saya lah, kalau you guna ke artis, benda ni cepat je meningkat kalau buat fokus, betul-betul fokus. Tapi progress sangat slow. And then apa jadi? Okay, apa jadi? Sarah dia buat satu, bila you ingat, seingat you bila Sarah first time live buat jual beg kuning? Bila? Seingat you, siapa yang tahu? Siapa yang tahu Sarah mula-mula
buat live. Oh, saya ada pen dari TikTok Shop. Nampak tak? Okay. Siapa yang tahu mula-mula Cik Puan Aisyah, siapa yang tahu mula-mula Sarah buat live? Siapa ingat lagi? Boleh tak komen? Siapa yang betul-betul follow? Kan? Bulan berapa? Seingat saya aktif pada bulan November kan? Live bulan November, betul tak? Ataupun Oktober lah awal-awal kan? Sebelum tu ada event. Okey, lagi satu sales channel. Event lah. Event Maybank, event Sabah, apa lagi? Singapore, betul tak? Ni event lah. Okay, ada event lagi satu sales channel. Okay, faham tak? Ni saya dah terangkan 3 sales channel. Satu in-house, stockist agent, event. And then dia pun kata back end lah. Dia adjust back end lah. Back end untuk packing dia kata dia buat jugalah. Tapi masalahnya banyak problem dekat packing. Banyak sangat late postage apa semua. Jadi packing out. Jadi ini menjejaskan kita punya bisnes lah. Kan, betul tak? Bila kata you handle, tapi out, habis, tonggal langgang. Alright? Okay. Alang-alang pun saya dengar nak saman kan, saya cerita lah. Tapi saya tak sebut nama saya tak sebut mana-mana individu. Saya cerita je ni, saya sembang je ni kan. Ini cerita khayalan saja kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, faham tak tentang sales channel ni? Okay, jelas ya, saya nak check satu WhatsApp je. Haji Ayat dia nak jumpa saya sebenarnya, kawan Sarah ni. Okay, Haji Ayat mana? Haji Ayat tak reply lagi. Okay, tak apa. Alamak, orang baca WhatsApp saya pula Okay. Alright. Okay, inilah bila saya cakap loophole lah tadi. Bab-bab ni you tengok artis kan, dia of course lah dia sibuk dengan jadual syuting lah apa semua. Maksudnya side dia tadi, saya ulang balik side artis ini dekat bahagian ni tadi, branding branding dengan a few tentang side marketing lah. Semua jelas pasal ni? Okay, jelas pasal ni, dua benda ni. Okay. And then ada sales channel lah. Sales channel kita dah cakap tadi, in-house, stockist agent. And then this part ni dia kata dia plan lah. Dia plan. Sales sangat-sangat lah merunsingkan lah, sebab dah keluar duit ratus-ratus ribu kot kan, nak dapatkan stok semua tu, dengan sewa office deposit lagi, dengan staff, semua itu melibatkan investment. Okay, orang yang keluarkan modal itu siapa? Itu investment dia. Of course lah, bila berniaga kan, berniaga mesti kita nak ada return kan. And then berniaga pun bukan kita berniaga benda-benda tipu, betul tak? Berniaga benda yang berkesan. Dan Sarah pun dia ambil produk itu memang sangat bagus. Sarah sangat teliti dalam bab pemilihan produk itu produk yang bagus. Okay, dia kena combine kan? Kita kena combine. Okay, produk bagus kan? Lepas tu convert kepada sales kan? Lepas tu convert kepada repeat order. Ini dia kena ada kan? Jadi untuk artis dia memang dia dah ada branding yang power. Produk kena bagus. Kalau produk tak bagus, nanti branding dia pun drop. Branding akan drop kalau produk tak bagus. Okay. So, Sarah sangat partikular dalam memilihan produk untuk diniagakan. Nampak tak Sarah? Dia tak buat produk sendiri. Dia kira distribute produk yang bagus. Betul tak? Okay. Macam masuk kelas bisnes saya bukan guru bisnes tau. Saya orang yang menjalankan bisnes. Jadi saya saya memang bolehlah tanya Sarah lah. Saya orang back end yang halimunan. Sebelum ni saya halimunan. Saya dah kenal Sarah lama, 10 tahun. Saya adalah halimunan. Korang pernah dengar tak Syara Bangsa? Pernah tak dengar? Pernah tak dengar butik ni? Ini dulu first bisnes Sarah lah. Okay. Ini saya pun involve dalam ni dulu. Tahu tak nama Syara ni? Syara ni tahulah kan? Gabungan dua nama lah. Okay. Sebab X tu nama sebenarnya SH. Okay. Right. Faham. Okay. Jadi produk bagus, kena bagus. Orang yang ada branding, produk dia kena bagus. Kalau tak, nanti dia akan tak ada sales, tak ada repeat order. Kita nak bisnes yang ada repeat order. Okay. Patut biar sambil buat kerja dia. Tak ada. Dia benda tu takdir lah. Dah takdir dia untuk kita belajar. At least apa yang berlaku ni kita ambil hikmah dia. Kak Nureddin kan. Kita ambil jangan sebut nama jangan tulis nama siapa-siapa Nanti Kang lagi isu dia. Cuma saya nak explainkan untuk orang yang curious lah, orang curious kenapa je benda ni boleh berlaku. Kita nak fahamkan orang. Okay, ini sales channel, in-house, stockist, event. Ini ada back end dia, ada operation lah kan. Operation.
Operation ni semualah terlibat. Okey, yang satu lagi ni, live. Ini adalah sales channel yang terbaru. Nama dia live TikTok. Okey, masa nak buat live TikTok ni, dia cakap, tak baguslah live ni sebab nanti akan kacau ni. Dia tak benarkan lah. Dia macam, yelah kalau benda ni meletup, habislah bahagian dia ni, kan. Nanti nampaklah dia tak perform, kan. Tapi memang tak perform. Okey, faham? Jelas tak sekarang ni? Okey, sekarang ada sales channel yang baru, nama dia Live TT. And then live TikTok ni melonjak kepada sales 106k. Nampak ni. Banyak ni 106k. Jadi apa jadi? Terbeliaklah biji mata. Kat sini, ini letup ni 106k. Okey. Jadi dia kata, apa? Sarah pun pergilah. Ni timeline dia lah. Okey, sale dah letup ni 106k. Kan, yang ni tak ada apa-apa ni, kan. Mungkin tak tahulah, event ni mungkin sikit-sikit je lah kot, kan. Event adalah juga, tapi yang ni tak jalan lah, tak berapa jalan lah, slow. Tu boleh verify balik lah dengan Sarah. Okay, and then lepas tu 106k ni terbeliak lah biji matanya. Okay, right. And then dia pun tulislah dekat whiteboard. Dia roughkan je, dia kira kat whiteboard. White, hijau white pun saya dah hijau white, WHITE. Ya Allah Akbar, malu saya. Hijau white board pun salah, tulisan buruk. Saya tulisan saya macam doktor tau. Jelas cikgu. Alamak, saya dah jadi cikgu dah. Patut buat dari awal untuk buat sales, sebab ramai hati buat sales melalui live TikTok. Ya, saya sebenarnya aktif TikTok ni pun sebab Sarah hari tu dekat Turki. Sarah dia kata, buatlah live ini. Saya pun sebenarnya malas nak involve dalam bab social media yang baru, sebab saya ni banyak benda kat belakang saya buat, kan. Saya ni macam-macam. Saya dah ada buat interior design, saya ada buat produk, kan. Saya ada buat konten orang, kan. Jadi saya punya kerja ni banyak. Jadi saya tak sempat lah nak buat live TikTok ke apa ni, kan. Lepas tu itulah Sarah pun kata, try lah live, aku support kau ni. Saya pun buat live. Alhamdulillah, you all support saya lah. Maksud fan-fan Sarah support saya lah. And then dekat yang punca jadinya hari tu, kita live kat Dubai, kan. Masa live kat Dubai itulah terkeluarlah cerita ni. Sebab apa? Sebab progress itu tak ada. Okay. Lepas habis explain ni, bagi tip live pula. Live senang je, kita bagi orang pandai. Dalam live kita bagi orang pandai. Kita mesra. Kita ada natural public speaking punya skill. Baik. Jadi tadi kita dah kita pun and then dia pun kira dekat whiteboard. Sarah pergi Madinah. And then buat secret meeting. Jangan bagi tahu LB. Dia buat secret meeting. Kita pun dengar, wah, hebat, kan? Right? Jadi yang ni lah orang kecam Sarah lah. Saya kesian tengok bila Sarah live nak explain. Mungkin Sarah dia nak explain, orang tak berapa nak take note, kan. Sebab tak ada flow ni, kan. Okay, and then masa tu dekat Madinah, kira kat whiteboard. And then dia ada buat satu kat whiteboard tu. Kalau perasan dekat video saya yang video saya lah, saya post, kan. Dekat yang video yang baru saya post dalam 2-3 hari lepas, yang 2 hari lepas kot, kan ada satu screenshot yang dia kira kat whiteboard, kan. And then dia ada tulis kat situ event Maybank plus Sabah. Dia tulis bulat je. Okey, ada orang intai Siapa nak intai saya bagi tahu yang betul. Okey, saya bagi tahu yang betul. Ini apa yang saya faham lah. Okey. Jadi kira kat whiteboard, and then Sarah pun kat Madinah, and then buat secret meeting. And then amount ni dia verify dekat staff. Dia bukan verify dekat Sarah. Okey. Ni orang tak faham. Orang tak faham kenapa benda ini berlaku. Okey. And then daripada sales channel tadi, ingat tak daripada sales channel tadi, kan, dia buatlah satu calculation dekat whiteboard. Total ni yang dia buat dengan live TikTok sekali. Ini live TikTok pun dia cakap, dia pun tanya, dia buat amount 165k instead of 106k. Ini pun dah lebih 60,000 dia kira. Tadi pun event Sabah tadi, kan, dia kata 70k, padahal 40k je sebenarnya. Ini salah, kan. Jadi dia buat calculation, dia tambah ni, dia tambah apa, kan. Lepas tu dapatlah satu profit. Gross lah, profit lah. Dapat profit, kan. Dia nampaklah dia tolak cost semua, dapat satu profit. And then okay, and then dapat satu profit. Dan profit ini secara total, okay, daripada sales channel tadi, kan, daripada dia tulis kat whiteboard tadi, dia kata ada apa event. Okay, lepas tu daripada agent, stokis, ataupun daripada affiliate. Lepas tu dia ada in-house, kan.
And then dia ada TT. Maksudnya live antara AA dengan PSL lah. Okay, alright. So ada TT live lah. Okay. Dan memang amount ini yang besar lah. Kan, amount ni besar. 106k lah lebih kurang. Okay. Jadi dia tambah ni semua. Dia buat calculation sub. And then dia terus ambil 45%. Awak rasa layak tak dia nak ambil 45% daripada total ni termasuk TT live, which is yang ini tak ada involvement langsung? Saya rasa tak patut. Sebab kerja ini dekat sini. Dia kat sini. Dia dekat sini. Kalau dia nak ambil 45% pun dekat sini. Bukan yang ni. Yang ni kenapa saya kata saya tegah habis-habis. Tapi Sarah kata, tak apalah. Malah nak kira. Cuma dia salah kira. Dia tak sepatutnya ambil dalam 26k lah. Which is sepatutnya dalam kira-kira roughly pun 16k pun. Dan pada saya pun tetap tak setuju. Amount ni saya tak setuju. Sebab saya rasa, saya kata untuk TT Live, yang bekerja siapa? Yang bekerja AA. Yang bekerja LB lah. Yang bekerja BB, tak nak sebut siapa lah, BB dan LB lah kan? Yang bekerja ni. Ini orang yang ada branding Orang yang bekerja ni orang yang ada branding Ini ada cost tau sebenarnya. Ada cost. Ini ada cost saya cakap. Walaupun total sales ini, tapi kena tolak cost. BB dan LB kena ambil gaji. Saya cakap. Ini ada cost sebenarnya. Tapi Sarah pun baik. Saya tak payah kira susah. Pada saya ini, dia ada cost. Sebab LBB dan LB kena ambil gaji daripada kerja dia. Faham tak? Faham tak? Faham tak saya cakap? Bila BB dengan LB buat live, saya cakap ini ada cost. Kau kena ambil gaji dekat sini. Saya cakap. Sebab dia bekerja menggunakan branding mereka. Tapi ini nampak Sarah punya lah baik hati tak kira kos ni kan. Saya cakap tak boleh. Kalau betul dah bisnes, inilah cara calculation dia. Dia pula boleh cakap Sarah. Dia boleh tag Sarah. Dia kata, Sarah, inilah caranya berbisnes. Adik jangan masuk, adik bertuala. Adik pergi pakai baju dulu. Jangan masuk live. Okay? Faham tak? Anak pula masuk live. Bertuala pula kan. Anak saya tak sihat. Dia anak nombor 3, tapi dia menggelarkan diri dia adik. Okey. Saya cakap dah. Korang kena ambil gaji Korang kena ambil gaji dekat sini. Sebab korang kerja menggunakan branding korang. Barulah detail. Bila dia tulis gaji, maknanya kos dah tolak. Bila dah tolak kos, profit akan jadi kurang. Jadi bila profit kurang, tak bolehlah dia ambil sampai ni. Saya cakap. Paling tidak pun kalau ni saya nak tahu ni. Saya involve dari awal ni. Saya terus terang saya cakap, saya tak pun berani ambil amount sebanyak ni. Saya sendiri pun tak pernah ambil kesempatan untuk ambil amount sebanyak ni. Terus terang saya cakap. Ni Chop Sarah ni. Chop Sarah ni semua. Chop Sarah ni saya buat ni. Nampak ni. Sarah Liana Enterprise. Lumia Malaysia Enterprise. Free je Saya tak minta pun payment saya tak minta pun bayaran Punyalah saya ni. Maknanya saya tak ada ambil apa-apa pun. Saya buat job ni semua ni. Benda ni semua saya buat ni. Ni semua kerja saya ni. Buat job syarikat semua ni. Kan? Ada saya minta duit? Tak ada. Ni saya tak minta duit. Ini ada saya ambil sampai 2,000 buat job. Tak ada. Ini saya yang buat Saya fikir tak apa, kita tolong. Saya uruskan. Sebab ada certain tempat mungkin dia tak perasan kan. Ini dia panggil loophole. Kita bantu dia. Okay. Jadi you rasa walaupun dia kata dia nak ambil 45% lah kan. Kalau dia nak ambil 45%, wajar ke dia ambil kat bahagian ni? Yang ini ada kerja orang, yang which is dia pun tak buat live tu. Yang ni asalnya dia pun dia menentang. Dia tak bagi. Okay. Kalau dia nak ambil kan. And then kalau lah dia claim business partner pun, dia ada bagi agreement, and then agreement tu pun tak sign sebab tak setuju kan. Kalau dia kata business partner pun, mana boleh you profit, katalah tiap-tiap bulan tu you profit 100,000 kan. Bulan tu you profit 100,000, and then bahagi dua kan, bagi 55% ataupun 45% kan. Seorang 55k, seorang 45k, contoh kan. Kita bahagi. Mana ada business dia tak Sarah, macam ni lah business. Mana ada business yang keluarkan profit 100% bahagi? Mana ada. Kita kalau share partner pun, right, mesti ambil gaji. Mungkin gaji tinggi lah sikit daripada staff semua kan. Ambil gaji lah tinggi sikit. Contohlah kita ambil seorang 10k, dia ambil 9k gaji. Contoh. Lepas tu profit itu kan, ambil lah commission, keluarkan sikit, ambil commission sebab kita dah kerja, ambil bonus lah sebab kita capai target lah contoh. And then selebih itu kita kena reinvest ataupun kita buat dividend sharing. Dividend
distribution pada share partner. Okay, dividend distribution ni itulah ujung tahun ke, by quarter ke kan. Quarter ada 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan kan. Ini quarter kan. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Faham tak quarter ni? Okay, right. Jadi inilah loophole dia yang pada saya tidak wajar dia mendapat amount ini. Jadi kat sinilah saya tampil untuk membanteras. Okay, faham kat sinilah saya tampil untuk membanteras individu yang so called business owner ni yang nak ambil kesempatan kepada orang-orang yang ada branding ni, orang-orang yang ada populariti ni. Sebab saya sendiri pun pernah terkena. Bila saya ada personal branding, orang kata saya ni influencer kecil lah kan. Ada pihak yang datang kat saya nak buat joint venture dengan saya, yang nak orang kata bersama-sama lah kononnya untuk buat bisnes. Tapi end up saya juga yang merana lah. And then kita pun tak tahu belakang berapa dapat. Lalas kata bisnes tu tak jadilah, apa penat kita. Jadi kita sebagai macam saya pun influencer kecil, saya nak banteras orang yang suka mengambil kesempatan ke atas loophole ini. Ini jelas tak semua? Saya harap jelas apa yang saya nak cakapkan ini, supaya orang faham kenapa benda ini berlaku. Yang mungkin orang nampak surface saja, orang nampak macam kita nampak komen-komen netizen itu, dia kata alah benda macam ni pun nak saman, alah benda ni pun nak saman. Ini adalah integriti dan hak. Ini adalah integriti dan hak. Okay, Sarah pun mungkinlah dia tak pandai nak, bukan dia tak pandai, cara explanation dia pun berbeza daripada saya. Okay, jadi mungkin orang pun tak jelas apa yang berlaku. Orang kata macam mana boleh sampai dia ambil 26k tu. Jadi harap yang dengar ni faham. Okay, harap yang dengar faham. And then banyak statement yang dia tak sebut nama juga, tapi dia mengeluarkan satu statement yang memberikan spekulasi yang jahat, yang orang mesti syak. Orang syak kan, betul ke? Ya, betul tak? Pernah tak dengar satu kisah yang cikgu tu kata tak mahulah cerita tu, nantilah. Okey, maksudnya bila lama-lama dia ulang-ulang benda tu, lama-lama mungkin ada orang percaya. Mungkin ada orang yang jadi macam ni lah. Contoh macam perkara yang sebelum ni lah. Side satu, maknanya kita tengok apa yang berlaku kat Sarah sebelum ni dalam rumah tangga kan. Ada side yang sana juga. Ada yang record ke live ni, nanti boleh share. Dia macam nak menimbulkan spekulasi lah. Imagination dia delusion. Patutlah, ya. Hebat saya hebat ke? Saya ni orang yang tak suka bila tak tahu dia masukkan biawak tu, saya tak tahu. Tapi you rasa siapa dia nak masukkan? Sebab ni bijak. Dia dah risau kan. Dah nampak ke depan kan. Dan akhirnya kalau saya cucuk charger, suara saya dengar tak? Salam 18 Rejab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengar tak suara saya? Saya dah tengah cucuk charger ni. Komen. Dengar tak? Dengar tak saya cakap ni? Saya cucuk charger ni. Kadang-kadang saya cucuk charger, dia mute. Tak dengar lah ya. Saya cucuk charger Jelas. Okey. Alright, alhamdulillah. Okey. Jadi saya tak tahu dari mana timbulnya fitnah. Patut PS ambil bat jadi bisnes. Saya tak boleh jadi bisnes partner PS sebab saya ada kerja lain. Saya membantu dia as a sahabat lah. Saya halimunan di kat belakang. Mungkin saya boleh jadi rujukan. Okey, dia boleh merujuk kepada saya. Kita tak naklah cakap rompak ni besar sangat bunyi dia, macam acukan pisau ambil duit pula kan. Kita tak cakap rompak lah. Kita ambil kita nak betulkan kekurangan dia dekat situ. Pada saya orang ni pun dia ada kurang dia. Maknanya dia pun bercakap konon-konon dia buat bisnes, tapi pada saya banyak dia punya loophole juga. Dia cuma mengambil kesempatan je. Dia memang betul dia cakap bahagian dia 45%, bahagian dia ialah 26,000 tu. Mungkin pada dia betul. Tapi bila kita nak betulkan, asalnya pun account, finance dan message dia tak reply at the first place. Dia tak reply at the first place. And then bila dah hujung-hujung ni baru dia tergege cari. And then hari tu pun dia call, rupanya dia tengah dekat Melody kan. Bismillah. Terima kasih. Thank you. Dia saja petik sebab dia nak bagi diversion. Dia cuba menimbulkan persepsi. Itu yang saya sangat tidak boleh terima akal. Ya? Haji.
Haji Datuk. Okey Haji, pukul 1 Haji Ya Haji, jumpa sana. Esok ke? Ya Allah, esok. Sorry Haji. Sorry Haji, sorry. Esok. Aduh. Sorry Haji. Sorry. Okeylah, bolehlah saya live. Saya ingat saya ada lunch meeting, ya Allah. Saya pun hari pun saya dah saya dah pening dah dengan hari kan. Tapi kalau nak makan nasi panggil, rasa buka hari ni. Terpulang. Sekejap. Saya tengah melayan klien saya. Ya, dia call. Sebab Sarah pun tak angkat lah masa tu. Sarah kata, dia ni call aku. Macam tu kan. Rupanya masa tu dekat Melody. Nanya, nasib baik tak angkat. Sebab Sarah kata, apa-apa liaise dengan finance. Liaise dengan siapa nama finance tu, you all tahulah kan siapa. Okey, baik, esok. Saya ingat saya meeting tadi, Allah Akbar. Rupanya esok ada Rabu. Saya pun dah tersilap hari lah. Baru hari Selasa lah. Sorry lah, saya ni satu je, rambut saya tak handsome. Okay. Penat lah bercakap. Tadi sampai mana dah kita? Ya, pada saya inilah loophole yang cuba diambil dengan dia text pada sahabat saya tu. Dia text, macam ni lah business. This is business going. Beginilah business. Saya rasa macam, weh, kau ni kenapa weh cakap macam ni? Ini bukan business. Dia knowledge dia pun tak sampai tahap mana lagi dengan tulis calculation pun dekat whiteboard, and then main ambil je tanpa masukkan duit company dulu kan. Maknanya duit tu dah ada kat tangan dia kan, melalui event ke apa semua, and then dia terus ambil je kan, tanpa verify kepada orang yang berhak, iaitu business owner lah. Business owner tu siapa? Iaitu Sarah lah, sahabat saya tu. Biawak tu dia menimbulkan spekulasi saja. Dia menimbulkan spekulasi. Kalau dia nak kata saya pun, saya bukan biawak hidup. Kalau dia nak kata bukan biawak hidup. Dia memang ada intention itu. Dia memang ada intention tu pada saya. Okay. Declare dulu. Kena declare. Ini dia tanya pun amount ni. Dia tanya pada staff. Tanya, ni betul ke? Ni betul ke? Staff pun cakap juga, mungkin. Tapi kena verify dulu dengan Kak Sarah. Staff cakap macam tu. Tapi dia tak verify betul-betul. Dia cuma cakap, Sarah bla 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 bla, ini bagian I. Sarah pun terkedu. Lepas tu Sarah call saya, Pat, macam mana ni? Ini betul ke? Ya Allah, saya tepuk dahi terus. Kenapalah orang ni buat macam ni? Saya kata, masa tu saya betul-betul, saya rasa macam, ya Allah, saya rasa macam frustrated lah dengan orang yang macam ni kan. Orang yang pun buat produk. Saya tengok dia pun banyak bisnes. Saya pun buat sama. Saya pun sama juga. Saya develop produk. Saya pun pergi kilang. Kilang tu pun bukan kilang dia. Saya pun bukan ada kilang, tapi saya boleh develop produk. Dia adalah orang yang sama dengan saya, lebih kurang. Orang yang develop bisnes dekat belakang. Tapi dia cuba gunakan loophole itu. Sangat-sangat tidak patut. Betul, sepatutnya masuk dulu dalam akaun syarikat, and then meeting dulu, jumpa. Ini dia tak sabar-sabar. Tunggulah orang tu balik umrah dulu. Tunggulah orang tu balik umrah dulu, barulah ambil apa ni. Dan saya tengok banyak kecaman netizen bila Sarah live bercakap pasal ini. Orang kata Sarah emosi, Sarah terloncat-loncat. Saya rasa memang orang tak faham. Kan? Kesian dia. Kesian bila orang tuding jari. Kenapa? Dia ni lagi, ada orang tulis dekat netizen kan, tulis komen, dia ni lagi, tak habis-habis lah dia ni. Kan? Habis dia nak buat apa? Takkan dia nak diam? Dia ada cakap nak sama orang terdekat, rasanya bambat Linda dengan buatlah. Dia tak kena pecat, tapi dia pun tahu agaknya dia dah salah. Dia diam macam tu je lah. Setuju apa saya cakap? Jelas tak apa yang saya cakap? Ada kebenaran tak apa yang saya cakap? Sekarang kita di pihak yang betul. Kita berani nak saman-saman. Saya tak pernah sebut nama awak. Saya tidak pernah sebut nama awak. Orang komen, itu orang-orang yang letak nama tu. Saya tak pernah sebut nama awak. Kenapa awak nak ni? Awak yang stop. Saya tahu awak stop story saya. Saya nampak dan awak like saya punya gambar. Power. Berani Berani dia like gambar saya. Berani dia stop dekat story saya. Saya scroll. Story saya beribu-ribu orang tengok, tapi saya scroll satu-satu.
And then tak lama lepas tu, adik dia pun keluarkan status. Tak takut ke azab fitnah? Wah, at the first place kau fitnah dulu. At the first place dia fitnah dulu. Kakak dia yang fitnah. Adik kecil lagi dek. Adik jangan buat story. Adik tengok live saya ke? Adik jangan buat story yang konon-konon nak cakap saya tak takut ke dengan azab fitnah. Adik, at the first place kita nak memperbetulkan keadaan yang secara harmoni. Tapi adik punya kakak bawa ke besar dari awal. Kalau saya pun saya buat kerja, klien saya tak puas hati nak minta balik deposit, saya bayar balik tau. Saya bayar balik. Saya malas nak panjang-panjang cerita. Kadang-kadang ada klien saya yang fasih. Saya ada klien saya bayar saya dah buat kerja penat-penat semua. Lepas tu dia bebel panjang-panjang, dia tak puas hati dengan saya. Apa saya buat? Saya refund, full refund. Tapi lepas tu klien saya guna gambar saya tu. Dia dah bebel, dia tak puas hati dengan gambar saya buat marketing yang saya buat tu lah. Dia tak puas hati dengan design lah apa semua-semua. Saya refund balik. Tapi dengan muka tak malunya, klien saya tu guna gambar yang dia tak puas hati tadi tu. Saya, kau ni kenapa saja nak ambil kesempatan kat aku ke? Ada klien macam tu. Tahu, saya kena. Saya pernah kena. Tapi saya full refund. Saya tak nak panjang-panjang. Saya tak nak masuk ke sampai viral. Saya tak mau. Dia nak free je. Saya tak angin. Cuma saya tegas. Adik, yang asal memfitnah ialah kakak adik, bukan saya. Saya cuma menyatakan kebenaran, mengikut flow. Dan orang jelas dengan apa yang saya terangkan dekat sini. Saya tak tahu siapa cari siapa. Saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana dia boleh ke Melody. Melody pun tak cari saya. Siapa dia nak cari? Boleh jadi dia pergi dulu. Okay, faham Itulah saya tampil untuk membetulkan keadaan. Saya bukan siapa-siapa, bukan saya nak membetulkan tu, bukan saya power sangat. Saya bukannya malaikat nak betulkan, saya bukan Tuhan nak betulkan benda tu kan. Terima kasih bagi Tani. Terima kasih. Selalu saya dapat gift daripada you all dengan saya cakap moga murah rezeki siapa yang bagi gift ni. Okay. Tapi saya terperasan bila dia buat ni follower dia naik Nampak tak? Follower dia naik tau. Asalnya saya tengok, saya boleh check tau, follower beli. Follower dia yang berapa ribu tu sebenarnya beli. Saya rasa lah, sebab saya boleh check. Saya kata ni beli ni kot, sebab tak ada engagement pun dekat dia punya posting kan. Ni dikatakan sahabat dunia akhirat. Okay, saya minta doa banyak sebab dalam persahabatan ni pun ada ujian. Kita takut ujian kat depan tu. Kita minta jauh supaya kita pun nanti kekal macam ni lah, kekal baik. Bila bersahabat ni macam-macam ujian juga kat depan ni. That's why kalau orang tanya saya kenapa saya tak involve dalam bisnes Sarah secara partnership, sebab saya dah banyak juga berpartner dengan orang lain. Jadi end up dia pun terputus. End up dia berlaku perselisihan. Jadi saya elakkan benda tu. Biawak itu dia hanya timbulkan spekulasi saja. Dia sengaja menimbulkan spekulasi. Wah, hari ni 500 saya tengok. Rajin yang korang tengok. Okay. Baik, insyaAllah saya dah 10 tahun dah kawan dengan dia. Moga-moga kita terus kekal bersahabat. Dan moga-moga kita pun macam ni lah, support each other. Dia pun support saya pun support dia. Dia dari dulu banyak lagi video-video, gambar-gambar saya dah shoot dari dulu. Saya dah banyak shoot gambar dia. Saya dah banyak buat dia punya involve dalam bisnes dia dari segi marketing lah. Okay. Jadi kita adalah mempunyai hubungan yang jangka masa panjang. Dan you all support. Terima kasih. Terima kasih sangat. Okay, baik. Faham dah saya jelaskan kat situ. Saya pun dah orang kata rasanya cukup penjelasan saya buat masa ni. Itu saja yang terkeluar daripada mulut saya. Mungkin kita boleh tukar ke topik lain pula lepas ni. Okay, faham. Saya rumuskan kepada yang baru masuk live tadi. Tadi saya bercakap tentang inilah spectrum of business. Okay, alamak. Okay, spectrum of business. Dalam business dia ada branding,
marketing, sales. Itu satu side. And then dalam seterusnya dia ada operation. Dan satu side lagi ada HR. Dan satu side lagi dia ada finance lah. Jadi Sarah ni tempat dia dekat mana? Orang artis ni tempat dia dekat branding dengan marketing. Dengan branding artis-artis ini, dia mudah nak buat branding. Dia mudah nak buat, maknanya dia senang nak buat sales. Dia senang nak buat marketing, kan? Sebab dia mempunyai daya pengaruh yang kuat. You all tengok, kalau produk you all beli pun sebab Sarah, kan? And then you all repeat order pun sebab produk itu bagus. Kalau produk itu tak bagus, mesti you tak repeat order, kan? Right? Terima kasih artis Malaysia terkini. Terima kasih semua. Okay. Banyak lelaki kat FB komen tak elok, sakit hati baca, betul. That's why saya tak baca komen. Saya kalau baca komen dekat FB, dekat rumah biru dekat rumah biru tu, dekat rumah purple, dekat yang bulan baru ni kan, saya tengok kan, rasa nak membalas je, kan? Jadi saya nak explain ni supaya you all lebih jelas, supaya faham cerita tu kenapa. Orang, sebab kalau tak nanti dia macam bodoh-bodoh. Orang macam, kenapa masih lagi tertanya-tanya, kenapa sampai nak pergi ke peringkat undang-undang, kan? Saya dah balas, tak tahan acah tu paling kenal. Okay. Jadi saya nak tanya, patut tak dia ambil 26k tu? Tak patut, kan? Kan? Tak patut. Tak patut. Sebab sales yang besar adalah daripada TikTok Shop. Dan TikTok Shop itu dia tak involve pun. Dan TikTok Shop itu pun sepatutnya ada cost. Kalau kira very detail, nak kira pasal bisnes ni duit, kena detail. Bukan guna whiteboard, bukan ke teks. Bukan teks, macam ni lah Sarah kita berbisnes. Sarah tak tahu ke? Dia seolah-olah buat macam Sarah tu tak tahu. Betul. Saya tak tahu. Dengan orang lain saya tak tahu siapa yang dah terkena. Tapi mungkin, maksudnya artis-artis lain ni pun sebelum ni mungkin ada terkena dengan orang lain lah. Maksudnya bukan dia lah. Maknanya sebab orang macam dia ni ramai. Orang yang nak JV dengan artis ni, orang yang nak JV dengan influencer ni, dia ramai. Diorang ni tak ada, diorang ada kelebihan dekat certain area tadilah saya cakap tadi. Dalam spectrum of business, dia orang ni ada kemahiran. Jadi artis, influencer apa ni, dia kelebihan dekat branding dengan marketing. Jadi orang yang macam tu ramai. Ramai juga sebenarnya artis-artis yang terkena dengan business owner ni, kan? That's why ada artis yang you tengok dia buat produk, lepas tu dia tidak dibayar oleh orang. Dulu kita tengok macam-macam, siapa nama tu, kumpulan For You To See dulu kan, yang Datuk tu, dia pun pernah terkena. Dia buat promote jual, rupanya business tu scam ke apa ke, kan? Jadi patut nak jumpa LB seorang-seorang je, tak nak LB buat kawan. Yelah. Saya ada sekali kalau nak jumpa. Saya nak explain ni. Mulut saya ni banyak cakap. Kan banyak orang banyak orang yang dia mempelawa artis-artis ni joint venture. Dan banyak juga kalau kita tengok sebenarnya kat belakang, banyak juga artis yang terkena dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi artis ni banyak diam. Dia tak nak besarkan isu. Dan malu pun mungkin, kan? Bila macam ni lah, bila kita cakap pasal ni, orang akan speculate. Orang kata lah, kenapa bodoh sangat? Boleh terkena, boleh kena scam, kan? Tapi di sebalik cerita itu ada banyak lagi detail yang susah untuk dijelaskan. Kan? Faham tak? Kan? Jadi banyak sebenarnya artis. Jadi untuk kita kali ni kita fight supaya artis lain pun mungkin boleh buka mata. Supaya artis lain pun boleh buka mata dan berhati-hati dalam menerima sesuatu tawaran seperti ini. Okay? Faham Dia mungkin tak buat dengan orang lain. Sebab saya tak dengar lagi cerita-cerita. Saya cuba selidik juga background dia, menggunakan resources yang saya kenal. Dan juga saya pun kenal banyak business owner. So far dekat belakang dia ada beberapa isu je lah, tapi tidak melibatkan isu yang macam ni. Dia ada isu dari segi bawa ejen ke tempat lain. Ada. Maksudnya dia duduk dalam satu bisnes, dia jadi ejen untuk bisnes tu. And then dia
berkenalan dengan ejen-ejen dalam tu, dia bawa lari ejen tu ke bisnes lain. Jadi founder tu cakap dengan saya, terkesan jugalah sebab ejen yang dia bawa lari tu ejen besar. Dia ni pandai. Dia buat sale tak banyak, tapi dia tarik ejen yang power-power ni pergi ke tempat lain. Dia ni macam parasit lah kot. Dia duduk dalam satu tempat, dia tengok dia jadi ejen sesuatu produk. Dia tengok mana ejen-ejen power yang buat ratus-ratus ribu. Okey, kau sini sekejap, aku bawa kau ke tempat lain. Tempat lain lagi komisen lagi tinggi mungkin. Jadi itu yang saya dengar dekat belakang. Nak kopi jangan sebut nama penuh, sebab ada mata-mata yang screenshot nak cari point. Sama-sama kita jaga babat. Dan saya pun bercakap benar. Saya selidik benda ni. Dan apa yang dia buat ini pun benda yang tidak benar. That's why saya berani untuk speak out tentang isu ini, supaya orang nampak kebenaran, supaya orang-orang macam ni yang sesama spesies dengan ini tidak cuba untuk mengambil kesempatan ke atas kelebihan seseorang. Orang ada kelebihan, kan? Orang ada kelemahan dekat sini, you ambil kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tu dia cakap dalam melodi. Lepas ni susah nak dapat job bila nama dah buruk sebab takut customer tak ada. At the first place, jangan buat pasal. Kita tak burukkan dia. Dia yang tak get back balik. Dia yang tak buat kerja dengan betul. Kalau betul dari awal hari tu, pulangkan duit. Gunakan saluran yang betul nak dapatkan duit. Barulah isu ni tak besar. Jadi sekarang ni ujian untuk dia lah. Dia kena hadap lah ujian ni. Dia kena muhasabah lah. Tapi saya percaya kalau ujian ni berlaku, dia muhasabah, dia bertaubat, dia memang akan jadi orang yang power satu hari nanti, kan? Saya pun umur dah 40. Jadi sepanjang hidup saya ni pun, dari umur 25 saya bermula berniaga, kan? Saya dah berapa tahun niaga? Dari 25 sampai ke 40 ni. Saya dah 15 tahun niaga, Jadi dalam 15 tahun ni pun adalah cabaran-cabaran yang saya hadapi, ujian-ujian yang saya hadap. Saya pun ada juga benda yang saya tak deliver dekat customer saya, dekat klien saya. Pernah juga saya diviralkan. Tapi paling mudah ialah kita mengambil jalan step ke belakang. Kita berundur, selesaikan, supaya kita kat depan kita boleh meloncat. Ini dia tak mau berundur. Saya menasihatkan sebagai orang yang lebih berpengalaman daripada. Saya rasa you all tengok saya dengan dia, siapa yang lebih berpengalaman? Kalau tengok saya dengan dia, siapa yang lebih ada ke depan? Kan? Right? Bibi tak cakap apa-apa ke? Bibi asalnya dia ada cakap hari tu dekat live, suruh Sarah ignore ataupun tak perlu besarkan isu ni. 26,000 tu Bibi cakap sikit je. Tapi bila Bibi faham, Bibi jelas yang bahawa itu duit perusahaan, tak masuk dalam akaun. Jadi Bibi dah faham. Oh okey. Asalnya Bibi mungkin ingat Sarah kena scam macam bayar lepas tu dia tak deliver kerja. Itu scam lah, maksudnya bayar servis, tapi contohlah kita bayar servis, orang cat rumah tapi orang tu tak datang mengecat. Yang Bibi faham macam tu. That's why Bibi cakap, maafkanlah dia, saya pun pernah kena tipu besar lagi daripada kamu. Bibi asalnya kata macam tu. Saya pun baru kenal Bang Bat masa kat Turki, tapi terserahlah banyak ilmu pengetahuan. Tapi terserahlah Bat ni. Sebab saya pun baru aktif live dekat Turki hari tu. Kalau saya sebab saya follower saya 9,000. Sebelum saya aktif tu saya slow lah. Maknanya saya dah bertahun buka TikTok. Nak dapat 9,000 tu slow. Patutnya PKP hari tu saya dah start dah. Orang lain naik nama dekat TikTok ni zaman PKP. Tapi saya sekarang baru nak start. Tapi tak apalah, better late than never kan. Saya pun kena belajar medium baru kan. Saya batuk. Banyak cakap. Adik. Tolong ayah sekali lagi. Nak air kosong. Yas buat apa Yas? Main bola Yas? Ya buat apa? Tak buat apa. Ya, saya tekak kering. Bercakap banyak macam ni lah, tekak menjadi kering. Saya kena live 2 jam Saya TikTok hari tu, saya pergi kelas TikTok. TikTok kata live sebaik-baiknya 2 jam. Masya Allah, 2 jam saya dah buat kerja ni. Kerja tak settle lagi ni. Ni dah sejam 16 minit. Terima kasih Dik. Adik sikit ni jadi ambil. Penuh lah Dik.
Yang ni kat belakang saya ada air, tapi air ni air paip. Ini untuk steamer. Ini untuk striker. Adik tu anak saya yang nombor 3. Saya rasa biawak tu dia tunjuk kat gambar. Saya tak nak tahu siapa biawak tu, sebab dia menimbulkan spekulasi. Saya sale tahun lepas beratus ribu lah. Saya bukan biawak hidup 1 sen pun saya tak ambil Sarah Saya bukan biawak tau. Ini anak yang buat ni, chop-chop belakang ni. Tiba-tiba dia orang main lah. Ini asalnya saya nak cat ni green screen, sebab saya nak buat green screen. Bismillah. Adik sini jap, tunjuk muka jap. Ada orang nak tengok adik macam mana. Inilah Kaisar. Nama dia Hafal Kaisar. Kita panggil dia adik sebab kita ingatkan dia dulu anak bongsu. Tiba-tiba dah lekat nama adik, lekat lagi seorang. Lepas tu dia tak mau lepaskan gelaran adik tu. Dia nombor 3, bukan bongsu. Okay adik, dah, thank you. Cium sikit. Okay, itulah adik. Kita selingan kejap. Okay, saya rasa saya memberi penerangan yang almost boleh buatkan orang jelas dengan apa yang nak saya cakap. Saya tidak membenci. Saya tidak membenci orang itu. Saya tak ada nak gaduh, tak. Andai kata satu hari nanti kita boleh berbaik, kita boleh berbincang, no problem. Saya tak ada masalah untuk berbaik. Saya tidak ada masalah untuk berkawan. Mungkin you sendiri pun rasa mungkin dia sendiri rasa you tahu tak Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect ni ialah you baru tahu satu benda sikit, you dah rasa you tahu segala-galanya. Jadi benda itu yang kita kena elakkan. Nama dia Dunning-Kruger effect. D-A-N-N-I-N-G, Dunning. K-R-U-G-G-E-R, Dunning-Kruger effect. Siapa boleh typekan Dunning-Kruger effect? Sarah sponsor bank untuk ambil video-video dan gambar-gambar untuk tudung Arashi. Dia tu main petik je asal boleh. Ya, Palatau lah. Palatau ni orang yang contoh lah. Antara orang yang Palatau ni, dia baru tahu satu ilmu marketing, and then dia rasa excited, dia nak share dekat social media. Itu Palatau. Dunning-Kruger effect. Betul, Dunning-Kruger effect. Jadi mungkin orang ini ada sindrom tu lah, Dunning-Kruger effect. Sebab saya tengok dari segi dia buat kerja, tak ada satu paperwork tentang marketing plan, satu paperwork tentang tactical, tak ada. Dia cuma cakap mulut. And then dia claim dia buat juta-juta dekat sini. What is the proof? Kalau saya tunjuk saya tanya saya ada proof. Bila saya buat something, saya ada proof. Dan saya berani cakap, orang yang lagi tahu banyak ilmu ni, dia lagi humble. Dia lagi tahu, bila dia tahu ilmu tu besar. Contohlah kita baru loncat satu bidang, kita tahu, aku dah tahu banyak pasal bidang bisnes ni. Tapi bila lepas tu kita jumpa orang yang buat sale juta-juta, puluhan juta, bilion, barulah kita tahu, bilisnya aku. Tak berani saya nak cakap banyak. Sebab apa? Kita dah tahu kat lautan tu begitu luas. Kita baru tahu kat pantai. Bila kita tahu kat pantai, kita sibuk nak cakap pasal lautan. Lautan ni ada ikan sekian, banyak spesies bla-bla. Kita pun cerita tepi pantai. Orang pun, ya. Tapi bila dah menyelam, baru kau tahu berapa dalamnya laut tu. Barulah keluar daripada laut tu. Tak berani nak cakap lah. Dalam tu seram lah. Itulah orang yang Palatau. Jadi kalau one day dia kena ambil iktibar lah apa yang berlaku dekat sini. Kalau betul-betul you nak pergi jauh, you step down, mengundur satu step ke belakang. Tak ada orang marah. Tak ada malu pun. You akui you punya silap. Sebab you nak pergi jauh, you nak move kat depan. Tak apa, hari ni aku kalah, tak apa, aku berundur diri. Saya pun dah banyak kali saya berundur diri. Saya kalah. Banyak kali dah saya bertempur, saya kalah. Peninju hebat macam mana pun satu hari nanti dia ada kalah. Dia akan mengalami kekecewaan, down. Tapi percayalah, down ke, kita tertiarap ke, satu hari nanti kita akan bangun balik. Ini ujian. Keegoan, itu hanya ego saja. Yang ada dalam diri dia hanya ego saja. Handsome saya, Masya Allah. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, dah lama dah orang panggil saya jadi model. Semoga Lady Boss terima kasih bagi ni. Okay. Setuju saya cakap pasal apa Saya cakap pasal kenapa benda ni berlaku lah. Saya pakai Lumiere. Ya betul, saya pakai Lumiere. Sebelum ni saya ada pakai skincare lain. Tapi untuk yang ini, saya memang lately memang saya pakai Lumiere lah. Okay. Jadi itulah dia. Kita bukan nak, you jangan benci orang You all semua jangan simpan dendam dengan dia. Saya nasihatkan yang siapa yang dengar video ni, jangan dendam. Kita jangan
letakkan kebencian dekat dia 100%. Kita anggap dia sebagai orang yang kurang pengetahuan. Kita pun kurang pengetahuan juga. Saya pun kurang pengetahuan. Cuma dekat sini dia ada silap sikit. Jadi kita manusia biasa, kita lemah, dia pun manusia biasa, dia pun ada buat silap. Cuma yang menutup kita punya kelemahan itu adalah ego sahaja. Ego. Bila kita ada isu kan, bertekak sana sini, kita ada ego. Saya pun sendiri, dulu saya dengan partner saya bertekak, berpisah. Yang menjadikan kita sebegitu adalah ego. Ego ni apa? Ego ni sifat iblis. Kan? Iblis tu Tuhan dulu suruh dia sujud dekat Adam, nak tengok korang semua patuh tak arahan aku, bukan suruh sembah Adam. Tapi ego, bila jadi ego, dia boleh claim lah, dia cakap, aku iblis adalah makhluk yang paling kuat ibadat pada kau. Dia cakap dia ada sifat keakuan dia punya ego dengan pencipta dia. Itu jadi iblis tu, sebab ego. Jadi kita dah terang-terang dekat situ dia salah, tapi masih ada keegoan. Dan dengan cara dia nak spin, dia dah panas punggung kan. Okay? Bila dia dah panas punggung, dia buat statement yang lebih kepada menjurus menimbulkan spekulasi. Dengan dia keluarkan statement tentang, awal-awal dulu dia dah keluar, dia kata, spin sana sini lah, malaslah nak deal dengan artis yang mendadah ni. Kat mana dia dapat, kat mana, buktikan kat mana dia dapat artis mendadah. Saya nak tahu. Saya tak tahu dia sebut siapa, tapi bila dia buat macam tu, dia menimbulkan spekulasi. Mungkin dia ada deal dengan artis lain, tapi saya tak tahu kat mana dia nampaknya artis tu mendadah. Lepas tu lagi dia tulis biawak hidup. Itu semua spekulasi. Kan? Spekulasi. Dia menimbulkan persepsi. Itu dalam perang memang ada. Dia sedang berperang. Dan strategi dia ialah menimbulkan spekulasi. You tengok macam ahli politik lah ahli politik kan, dia bawa orang ke mahkamah apa semua tu. Itu semua nak menimbulkan spekulasi saja. Kadang-kadang nak menimbulkan spekulasi. Kadang-kadang orang tu tak salah, tapi dia bawa ke mahkamah. Nak menimbulkan spekulasi supaya sedikit sebanyak akan terjejas reputasi orang. Macam ni terjejaslah reputasi orang, sebab dia sengaja mengeluarkan spekulasi. Itu adalah taktikal dia. Saya tahu dalam perang menimbulkan spekulasi ialah salah satu strategi. Tentang penampilan, dia melakukan syariat dia. Tentang pemakaian, dia memang melaksanakan syariat dia. Itu kita tak boleh ulas, ya. Ada part dia menunaikan syariat dia, iaitu menjalankan hukum yang Allah perintahkan, iaitu menutup aurat dengan sempurna. Itu adalah satu syariat yang baik, kita tak boleh nafikan. Okey? Tapi guru saya pernah cakap dengan saya, okey, dosa kat luar ataupun maksiat yang kita lakukan dekat secara fizikal, itu senang ditaubat, senang diampunkan, ataupun senang kita nak bertaubat lah. Maknanya kita sendiri pun kadang-kadang bila kita tengok orang yang seksi ke, orang yang pakai menutup, itu sebenarnya ujian juga untuk kita. Sebab kita kata, dia ni pakai pun tak elok kan, pakai macam ni. Jadi itu sebenarnya ujian untuk kita. Yang dalam hati kita ni, yang ada bila kita tengok orang seksi tu pula, kita ada ujub. Nasib baik aku tak macam ni. Kita ada takbur. Nasib baik aku jenis menutup aurat. Itu yang susah, sebab kita sedang diuji dengan maksiat hati. Ujub, riak, takbur, sombong. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya pun cakap, saya bukan ustaz kan. Jadi bila kita tengok orang yang berpakaian tidak mengikut syariat, kita mula berkata dalam hati, nasib baik isteri aku baik, tak macam ni, seksi, menjolok mata kan. Tapi itu syariat dekat luar. Yang dalam kita ni, kita dah buat satu maksiat juga, iaitu kita berasa takbur, kita berasa ujub. Seharusnya kita mendoakan dia. Seharusnya kita tengok tu, Allah, moga-moga engkau mendapat rahmat Allah. Cukup. Okey? Jadi itulah, kita lemah lah dalam bab tu lah. Bab syariat, dia memang pakai socks, orang tu pakai stokin, kita puji, memang bagus. Cuma yang nak kita betulkan sama-sama ialah hati. Jangan kita jadikan itu sebagai ukuran. Yang tu dia dah buat bagus. Cuma ini adalah kekurangan lah. Manusia ini dia ada kurang dia dekat ilmu, dekat nafsu.
Jadi pesan orang-orang alim ini, kita kena banyak apalah, kita kena banyak berzikir, kita kena banyak tuntut ilmu, kita kena banyak beradab. Jadi bila kita lakukan tu semua, ilmu itu mudah lekat, kita terang hati. Jadi dengan ilmu itulah kita boleh tundukkan nafsu kita. Kita ni manusia, ada nafsu. Nafsu kita tu lah, nafsu nak makan banyak, nafsu nak mengata orang, nafsu amarah kita tu banyak lagi. Jadi saya pun tak terlepas daripada nafsu-nafsu ni. Okey. Jadi itulah, kita bila ada isu tu, kalau boleh kita jangan sentuh bab pakaian lah. Yelah, pakaian itu pun menguji kita juga sebenarnya. Bila kita letakkan orang pakai tudung bukan baik sangat, contoh macam tu, kita pun sebenarnya kena uji kan. Saya pernah saya pergi Singapura, ada seorang aunty ni, dia berskirt pendek. Masa tu saya ada event, saya ada job dekat Singapura, saya ada event, dia berskirt pendek tau. Pemakaian dia memang skirt pendek. Tapi yang mengejutkan saya, pada malam itu maghrib pukul 7.30, dia tanya saya, "Bat, dah solat dah, Bat?" "Baru nak solat." "Jomlah kita solat sama-sama." Dia bawa telepong tau. Masa tu saya kata, Masya Allah kan, mungkin dari segi syariat dia tidak menutup aurat, tetapi dia melaksanakan perintah Allah, iaitu bersembahyang di awal waktu, on the spot. 7.30 masa tu azan, dia terus panggil saya. Saya terus masa tu, ya Allah, apa yang Allah nak tunjukkan dekat aku ni kan. Betul-betul lah saya dapat satu, saya masa tu saya rasa kerdil lah sangat diri saya. Saya rasa macam, ya Allah, apa ni ya Allah. Ada tau orang macam tu. Ada. Allah jumpakan saya dekat Singapura masa tu. Orang yang makcik dia umur lagi tua daripada saya, mungkin dalam 50-an, akak lah, semakin dia akak lah. Dengan skirt pendek dia, tiba-tiba masuk waktu, dia orang pertama sekali ingat tentang solat. Jadi saya masa tu, mungkin dia tidak melaksanakan syariat dia yang Allah perintahkan untuk satu side. Kita ni manusia semua ada dosa Kita semua ada dosa Cuma kita sama ada kita deny kita punya dosa, ataupun kita saja buat-buat tak nampak dosa kita kan? Jadi kita ni dalam proses memperbaiki diri. Macam saya mungkin mulut saya ni banyak dosa sebab banyak bercakap. Jadi saya pun dalam proses untuk memperbaiki kata-kata saya ini. Okay. Jadi kita dah lari topik lah pula kan. Allahuakbar. Jadi ini kita sharing lah kan. Kita sharing. Jadi manusia ini dia sentiasa dalam perjalanan untuk kat dunia ni lah, dekat alam dunia ni kita ada perjalanan kita. Sebab kita kena kumpul gaji lah, senang kata. Kita ada kerja yang kita kena buat. Kerja dari segi hubungan kita dengan manusia, muamalat kita. Lepas tu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Rasul. Paling tak suka orang judge pada pakaian. Office mate saya free hair dan seksi, dia solat awal waktu. Betul, mungkin dia pun dalam perjalanan, dia mungkin nafsu dia seronok pakai seksi, tapi dia masih ingat lagi Allah. Mungkin lama-lama mungkin Allah akan baikkan daripada amal ibadat dia dapat ilmu. Sebab yang penting kita nak tundukkan nafsu kita kena ada ilmu. Nak dapat ilmu tu macam mana? Kita konsisten jalankan kerja yang Allah perintahkan. Kerja kita tu apa? Dia suruh kita zikir, basahkan mulut kita dengan zikir. Dia suruh kita melakukan solat 5 waktu, solat sunat, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Lepas tu apa lagi? Berselawat. Itu adalah kerja kita sebagai makhluk. Kerja kan? Sebab kerja yang kita dapat ni, ganjaran dia tu adalah kita ada gaji. Macam kita kerja dekat sini, kat dunia ni, kita ada gaji, kita nak makan. Jadi di samping itu kita kena buat kerja yang Allah suruh itu, supaya dekat dekat akhirat tu kita ada gaji lah. Kat akhirat kita dah tak ada kerja, dekat kubur kan, alam barzah kita dah tak boleh kerja lah kan. Sekarang ni kita kumpul lah gaji kita tu, ibaratnya kan. Manusia tak ada nafsu tu tak lama dah tu. Okay. Oh my, tiba-tiba tertarik live content ni. Selalu saya scroll je pasal business. Oh ya ke? Macam bagi motivasi baik. Macam saya cakap sebelum ni, kalau saya cakap ni ilhamnya dari Allah Ta'ala lah. Saya ni pun, kalau saya bukan ustaz, saya bukannya orang yang sepatutnya untuk menyampaikan ilmu. Saya pun masih belajar. Cuma kita sharing tadi sebab bila kita melibatkan, kita menyentuh pemakaian orang lah. Saya nak explain yang bab tu je lah. Bila kita judge pada pakaian, saya sendiri pun dulu macam tu, tapi bila sekarang ni saya dah diperlihatkan, Allah temukan saya dengan orang yang seksi, yang berskirt pendek, tiba-tiba dia mendahului bab solat. Jadi saya pun
bila apa ni, saya ditemukan dengan kes cerita itu kan, dalam dunia ini kan, pentadbirnya Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala jumpakan kita ni semua pentadbir. Dia mentadbir, dia dah aturkan semuanya, kan. Jadi kita kena ingatlah, Allah Ta'ala jumpakan kita. Macam yang berlaku ni lah, yang berlaku ni sebenarnya aturan juga. Kita nak kita diuji. Saya pun bila berlaku yang hal pasal Sarah dengan orang tersebut, kita pun diuji dengan nafsu, rasa nak marah, rasa kecewa kan, rasa fed up, rasa give up bila ni. Tapi inilah yang ujian yang Allah Ta'ala beri kat kita. Sarah pun sebenarnya steady. Dia pun bila bila dah lalu demi ujian ni, kita akan lalu setiap masa setiap masa kita ada ujian. Tapi bila kita kuat, makin lama ujian tu kita rasa kita boleh reduce. Mungkin sebelum ini kita dapat ujian, kita murung sebulan, kita stres sebulan. Lepas tu kita dapat lagi ujian, kita murung 3 minggu. Lama-lama kita lama-lama lepas tu dapat ujian lagi, kita murung 2 minggu. Lepas tu kita dapat ujian lagi, kita murung seminggu. Lama-lama kita dapat ujian hari ni, sejam kita dah okey. Itulah nama dia, Allah naikkan darjat kita. Bisnes ini banyak dugaannya. Mental bukan saja kena kuat. Betul, bisnes ini, orang yang melakukan bisnes ini, dia sebenarnya adalah orang yang boleh dikatakan orang yang Allah letakkan di satu kedudukan lah. Allah letakkan orang bisnes ni dah satu kedudukan di mana biasanya orang Islam kalau kita tengok, orang bisnes ni mesti dia ada ujian yang hebat-hebat. Dan orang Islam ni memang tak mudah hidup dia. Allah akan bagi dia ujian. Supaya apa? Bila berlaku sesuatu macam ni, kita nak mengadu dengan siapa? Kita nak mengadu dengan pencipta kita lah. Anti dah rasai semua ni 10 tahun buat bisnes. Ya Anti, terima kasih Anti kerana sharing. Saya rasa Anti orang yang lebih tahu daripada saya. Saya umur 40 ni, baru 15 tahun bisnes. Kalau Anti 10 tahun, Anti mesti lagi hebat dugaan dia. Orang bisnes ni memang Allah bagi dia uji supaya dia tidak terjebak. Allah sayangkan kita orang Islam. Allah sayangkan kita. Sebab tu orang Islam ni ujian dia macam-macam. Palestin lagi kan, ujian dia betapa betapa hebatnya ujian orang Palestin tu. Makan tak cukup, kena perang, air tak ada, pergi sembahyang kena bertayamum dengan cuaca sejuk, ahli keluarga meninggal. Palestin tu ujian dia. Tapi Palestin tu dah dijanjikan confirm syurga kan. Jadi itulah orang bisnes ni ujian dia sangat hebat. Macam Acik tadi cakap, you dah berpuluh tahun bisnes, lagi macam-macam ujian dia hadap. Saya baru 15 tahun pun macam-macam ujian kan. Ujian dengan kita punya deliverable kan. Kita pun sendiri bila buat bisnes, kadang-kadang kita pun tak deliver kerja dekat klien. Kita sedar benda tu, tapi dalam masa kita perbaiki kan. And then kalau kita bekerja pun kan, kita ada ujian dengan rakan sekerja. Macam saya dulu bekerja, kita tak tahan dengan fitnah daripada rakan sekerja, umpatan daripada rakan sekerja. Kita pun rasa berhenti kerja lah, tukar kerja lain. Kerja lain pun sama juga. Lalas kita hadap je lah benda tu kan. Orang Islam memang macam tu. Bila kita dah menerima ujian macam tu, yang tempat yang kita nak mengadu, sebaik-baik tempat mengadu, itulah dengan pencipta kita lah. Saya tengok bos saya jatuh berkali-kali. Saya pun jatuh berkali-kali Kak. Saya ada satu cerita sedih lah. Kalau saya cerita ni dengan orang, saya memang akan menangis. Saya takut nak cerita. Saya risau kalau saya cerita ni lah. Tengok, kalau saya nak cerita bab ni, saya pun rasa nak menangis. Kalau saya nak cerita bab ni lah, aduh. Aduh. Saya tak cerita lagi, tapi saya teringat kisah saya dulu.
Saya tak boleh ingat cerita tu. Aduh, saya nak cerita. Saya teringat satu kisah. Kisah tu kalau saya teringat, saya mesti nangis. Kenapa saya nangis? Sebab saya banyak buat silap. Dalam bisnes saya banyak buat silap. Jadi bila saya buat silap, saya dapat banyak ujian. Bila saya banyak buat silap. Ini pun sekarang saya banyak buat silap ni. Dalam hal ni saya banyak buat silap. Dan lepas ni mungkin saya pun akan diuji juga. Saya kena be ready. Saya kena bersedia untuk ujian kat depan ni. Sekarang apa yang berlaku, dengan isu sekarang ni, saya pun ada silap, kan? Dan mungkin satu hari nanti saya kena sedia dengan ujian. Semua orang ada kisah sedih. Cerita lemas saya tak sedih sangat. Sebab saya kecil, saya tak ingat pun saya pasal lemas. Ini cerita bisnes lah. Bila bercakap pasal bisnes ni kan, Kul bambak air mata lelaki adalah kejujuran. Aduh, saya tak boleh ingat lah kisah tu. Saya tak boleh ingat. Kalau saya ingat je kisah tu, mesti saya nangis. Aduh, bila lah saya nak cerita bab tu? Saya nak cerita pasal kepayahan bisnes saya. Yang cerita pasal bisnes, tapi tak boleh cerita bab tu. Rasa macam anak aunty je bang ni. Terima kasih kalau kena anggap macam tu lah. Sarah punya cerita lagi teruk. Sarah tu dah menangis tak keluar mata dah. Why saya dah tanya dah. Saya kalau cerita bab tu, saya pernah satu masa saya beli beras timbang kilo lah. Tu kalau cerita. Kereta kena tarik. Saya tipu lah saya. Kereta saya kena tarik. Masa tu saya tipu lah saya. Kereta saya kat bengkel. Saya hantar wife saya pagi tu. Ada satu hari tu saya hantar wife saya pagi tu. Ada kereta lagi. Kereta saya dapat tak bayar 4 bulan. Masa tu saya baru bisnes lah. Anak saya baru nombor 2. Okay. Pagi tu saya hantar wife saya pergi kerja. Tengah hari tu saya nak pergi makan. Saya tengok kereta dah tak ada. Jadi saya tahulah kereta saya kena tarik. Ingat pagi tadi kena marah, mesti tak sedih. Tak. Kereta saya kena tarik. Saya ambil wife saya naik Grab. Masa tu sebenarnya saya dah tak ada job. Saya pun tak tahu kenapa suddenly saya tak ada job. Sedangkan masa saya kerja government dulu, job saya 8,000, 10,000 dalam tangan. Tapi saya membazir lah, banyak benda saya membazir lah. Masa Allah uji saya lah masa tu. Ujian yang saya dapat masa saya kerja government, saya buat bisnes wedding photography. Dan wedding photography itu melebihi daripada saya punya income. Jadi saya pun berhenti kerja. Saya berhenti kerja government. Saya cakap saya confident saya nak buat wedding. Okay. And then lepas tu, bila saya dah berhenti kerja, bisnes saya drop. Drop tu memang lah mungkin dari segi syariat kita tak betulkan. Allah mungkin mula-mula Allah bagi kita satu ujian rezeki lah. Bagi kita rezeki. Tapi Allah nak tengok kita tak betulkan kita punya syariat. Syariat tu dari segi muamalat kita, deliverable kita dengan bisnes kan. And then Allah uji kita lah supaya kita memperbetulkan bisnes kita tu. Itulah ujian yang saya dapat lah. Saya tiba-tiba saya tak ada job. Mungkin servis saya pun tak bagus kan. Orang pun tak nak repeat servis saya kan. Saya tak dapat klien. Dan mungkin waktu itu perubahan social media lah. Sebelum ini saya punya bisnes adalah word of mouth marketing. Orang ambil saya sebab orang recommend. Kemudian muncullah Rumah Biru. Bila muncul Rumah Biru, saya tak gunakan Rumah Biru dengan betul-betul. Orang yang baru join Rumah Biru, dia buat bisnes, dia dapat job lah. Sebab masa tu platform Rumah Biru tengah naik. Saya dulu buat kerja KKM. Saya kerja KKM. Saya kerja KKM. Lepas tu saya berhenti, saya buat wedding photography lah. Saya pun famous masa tu sebab saya shooting Sarah kahwin. Okay, and then bila saya
Dah buat bisnes sendiri, saya jalan sendiri, saya diuji dengan kejatuhan, sehingga kan saya beli beras, telur, semua biji-biji lah. Telur 2 biji, tarik duit, korek duit shilling lah. Itu tak ada apa. Itu tak ada apa. Saya rasa okey. Cuma dia bertimpa-timpa lah. Bila ada masalah duit, saya cuba bawa Grab. Bila bawa Grab, baru nak mula Grab, baru seminggu buat Grab. Masa tu Uber. Baru je buat Uber, tiba-tiba baru nak kumpul duit kan. Then suddenly kereta kena tarik. And then bila kereta tu kena tarik, saya tak boleh lah bawa Grab masa tu. Saya tak boleh lah bawa Uber masa tu. So saya fikir macam mana saya nak ambil wife saya ni. Tapi berbekalkan duit RM20, RM30, saya pun order lah Grab, order lah Uber masa tu. So Uber pun ambil lah wife saya dekat tempat kerja. Wife saya tanya, mana kereta? Oh, kereta kat bengkel. Lepas tu 2-3 hari kan, kereta tak siap-siap. Naik Grab, pagi hantar Grab, balik hantar Grab kan. And then wife saya tanya, kereta kat mana? Saya terpaksa lah mengaku. Sebab masa tu saya cuba usaha juga, macam mana nak dapatkan kereta saya tu balik. Macam mana saya nak buat, apa yang saya nak kena buat nak dapatkan kereta tu balik sebelum kereta tu lebih lama dekat ditahan lah. Tapi 2-3 hari tak dapat jalan pun buntu. Memang buntu. Saya tak ada cara macam mana saya nak dapatkan kereta tu. Sebab kereta tu perlu dibayar 4 bulan. Jadi 4 bulan lepas tu dia ada kos tarik apa semua 900 lebih. Total kena bayar 3,000 tak silap saya. Dengan duit yang berbekalkan beringgit-ringgit je, macam mana lah saya nak ambil kereta tu kan. Bismillah, saya minum sekejap. Kita dah cerita lain lah sekarang ni. Tadi cerita pasal 26,000 tu lah kan. And then ini pengalaman jugalah. Kita tadi dah sembang, tiba-tiba masuk bab ujian kan. And then saya bercerita tentang ujian inilah. Ujian ni bukannya, ujian ni jangan sembarangan juga cerita sebenarnya. Ujian ni sebenarnya boleh mengaibkan kita. Ada ujian yang boleh, kalau kita tak boleh cerita dengan orang sebab dia membuka aib kita. Contohnya ujian kita dengan nafsu. Kita cerita dulu kita pernah minum, contoh. Itu ujian kita dengan nafsu. Itu jangan cerita dengan orang. Itu aib kita. Ini cerita untuk pengajaran. Ujian yang kita hadap ni ujian dari segi ekonomi lah. Okey, jadi pada waktu itu saya kereta kena tarik. Isteri pun tanya, hari-hari tanya, mana kereta. Saya dah pergi ambil dia, hantar dia naik Grab, naik Uber. Dalam saya terpaksa juga mengaku selepas beberapa hari, saya mengaku dengan dia yang kereta itu kena tarik. Oh, lagi 10 minit 2 jam. Okay. And then wife saya punya terkejut, punya marah, punya kecewa dia. Dia pun, saya nampak lah kat situ macam kita orang dah tak ada harapan lah kot masa tu. Saya rasa waktu itu betapa gagalnya saya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Saya rasa gagal apabila saya tak dapat nak menstabilkan ekonomi keluarga saya. Isteri saya ni suffer, dia banyak berkorban. Barang kemas dia habis kena gadai. Jadi kita ni suami, bila suami kita adalah pemimpin, kita ni ibarat Perdana Menteri lah dekat rumah kita kan. Jadi kita kena usaha macam mana tugas kita mendapatkan kewangan untuk syarikat ke negara kita. Ini negara kita lah, rakyat kita ni anak-anak kita lah kan. Jadi sebagai Perdana Menteri, kita kena berusaha untuk rakyat-rakyat kita ni dapat makan, dapat kemudahan secukupnya, dapat tempat tinggal, tidak merempat, tak duduk bawah tangga, tak duduk bawah jambatan kan. Macam-macam lah bermain dalam fikiran kita ni, apa yang akan berlaku kan. Dan itu silap juga, kita mentadbir juga. Lepas ni aku jadi ni, nanti jadi macam ni, habislah aku dengan wife aku, kita mentadbir. Saya pernah diuji dengan kewangan, kesedihan, mental diganggu, tapi saya tawakal kepada Allah Ta'ala. Betul. Nak tak nak, kita ni orang Islam, ujian kita inilah. Orang Islam memang Allah bagi dia ujian cukup. Senang kata, dalam dunia ni kita dipenjara lah. Kita diuji dengan, kita ada iman kan. Jadi nak naikkan iman, nak dekatkan kita selangkah demi selangkah dengan pencipta kita melalui ujian lah. Dan kita tak maulah sebut pasal menamatkan riwayat sendiri tu, kita tak mau sebab itu adalah satu penyakit lah. Maknanya itu kita tak mau sebut lah. Itu putus harap. Jangan kita putus harap dengan Allah Ta'ala. Dan kita percaya Allah dah bagi kita nikmat ni banyak. 3/4 dari hidup kita adalah nikmat sebenarnya, tapi 1/4 ujian. Jadi 1/4 tu Allah nak tengok. Kadang-kadang ujian ni pun baru sebulan, 15 tahun kita hidup, 20 tahun kita hidup, kita dapat nikmat.
Contohlah kita kata, sepanjang hidup kita 1 hingga 15 tahun, kita nikmat. Kita bermain, seronok, jadi remaja, tak ada fikir pasal, itu nikmat. Tapi bila sebulan kita tak ada duit, 2 bulan tak ada duit, itu ujian baru kita merana. Uish, baru 2 bulan Allah bagi kita ujian, kita dah merana, kan? Padahal 15 tahun, 20 tahun hidup kita dapat nikmat. Okey? Dah 80k bagi butt like. Terima kasih. Terima kasih. Saya jarang-jarang like, tapi alhamdulillah Allah bagi saya ilham untuk bersembang. Moga-moga apa yang saya sembang ini maknanya dapat memperbetulkan diri saya dan juga dapat memperbetulkan diri-diri para pendengar sekalian. Okey? Baik. Jadi itulah dia. Kita ni manusia, Allah akan uji kita. Orang Islam memang Allah akan uji. Kalau kita tengok orang yang, kita tengok orang terkaya dunia pun senang kata bukan orang Islam lah. Kan? Ranking maknanya itu memang syurga ni dunia diorang lah. Kan? Right? Jadi saya pun dengan kereta kena tarik. Beras saya terpaksa beli kedai runcit. Cari kedai runcit yang menjual beras 1 kilo. Yang cedok ni berapa timbang? RM2.5. Okey, ambil. Lepas tu telur terpaksa cari yang loose, yang boleh beli sebiji. Barang kemas ni habis dah digadaikan. Berapa banyak barang kemas digadaikan. Jadi bila saya rasa saya seorang Perdana Menteri yang tak bertanggungjawab, kadang-kadang saya rasa nak lepaskan semua. Saya cakap, saya nak lari, kan? Waktu tu pun saya cakap, kalau saya tak panjang umur, saya sanggup. Maknanya masa tu kan? Masa tu ya Allah, saya rasa memang saya loser habis. Itu saya rasa sangat terbawah dalam hidup saya lah. Rumah pun masa tu, saya ada rumah dekat Puncak Alam, tapi rumah tu ada orang sewa. Alhamdulillah lah, tak ada masalah. Nasib baiklah ada harta juga. Maksudnya saya terfikir juga, kurang-kurang aku susah ni, aku ada harta yang boleh dicairkan, tapi kemudian saya boleh jual juga rumah tu. Bagaimana kalau tak ada? Orang lain saya rasa lagi berat. Saya rasa orang lain ujian. Waktu tu saya muhasabah lah. Saya dapat satu kekuatan untuk muhasabah diri saya. Itu pun dengan datangnya seorang hamba Allah lah. Saya tengah duduk menung, tiba-tiba ada seorang hamba Allah ini, dia orang tabligh. Dia datang tepi saya, dia buka kitab. Dia kata, tuan ada masa tak? Jom kita dengar sepotong hadis. Dan dia buka kitab Fadilat Amal. Okay? Jadi bila dia buka kitab tu, dan kebetulan tak tahu mana dia dapat ilham, Allah temukan saya tentang hadis tentang ujian lah. Jadi bila saya dapat tu, Allahu Akbar, rupanya aku ni terlalu jauh. Kita ni terlalu jauh dengan dia. Memang sekarang ni pun kita jauh dengan Allah Ta'ala. Kita ni yang kita nak sebenarnya, kita nak rahmat dia lah kan. Hidup kita, dalam hidup kita rupanya matlamat utama kita nak minta rahmat Allah. Kan? Dalam hidup kita ni sebenarnya matlamat kita nak minta rahmat Allah. Jadi kita anggap bila dah jadi macam ni, kita fokus. Maknanya saya diberi satu kekuatan untuk fokus memikirkan tentang pencipta. Saya tolak tepi dulu ujian tadi tu. Saya fokus pada pencipta. Saya rasa pun saya fokus tu pun bukan sebab saya lah. Memang Allah Ta'ala yang memberikan taufik lah. Senang kata, bila kita beribadat, kita kena berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Kita kena bersyukur dengan Allah Ta'ala sebab Allah memberikan kita taufik. Yang kita nak minta tu taufik daripada Allah Ta'ala. Okay? Kita kena selalu minta taufik. Dan kita kena mengaku yang, ya Allah, kita beribadat hari ni, kita sembahyang hari ni, kita berzikir hari ni kerana Engkau memberikan taufik kepadaku. Itu taufik yang Allah berikan kepada saya. Itu pesan guru saya lah. Jadi masa tu baru saya sedar yang kita hidup ni nak mohon rahmat Allah. Kita nak minta taufik daripada Allah supaya amal ibadat yang kita lakukan itu bukan kita. Kita kena buang sifat keakuan kita. Kita jangan, aku bersedekah sebab tu aku kaya. Ada orang kan, kita, saya tak nak cakap ada orang kan, minta maaf. Kita lah. Aku banyak sedekah sebab tu aku kaya. Ini amalan aku. Ini doa aku amalkan. Tapi dalam hati, kalau kita sebut pun dalam hati kita kena cakap, itu Allah Ta'ala yang berikan taufik untuk kita amalkan. Allah Ta'ala yang memberikan kita taufik untuk kita bersedekah. Allah Ta'ala yang memberikan kita taufik untuk bersembahyang. Kan? Jadi kita nak apa? Kita nak minta taufik daripada Allah Ta'ala. And then kat situlah saya fokus. Saya dapat taufik daripada Allah. Allah bagi saya taufik. Saya bersyukur. Saya cakap, Allah Ta'ala, saya bersyukur Engkau telah memberikan taufik kepadaku untuk aku duduk kat sejadah ini, untuk aku berdoa, memohon, bersolat hajat, bertahajud. Kan? Jadi waktu tu saya rasa begitu tenang. Saya rasa saya dipertemukan dengan guru lah. Maknanya bila kita dalam hal agama ni, kita kena cari guru. Jadi bila yang kita dengar kat YouTube tu, itu bukan guru kita. Maksudnya kita kena balik kepada zaman dulu-dulu. Orang nak belajar agama, dia mesti ada fokus pada guru dia. Dia ada, orang kata dia pergi berhubungan lah dengan guru-guru agama ini. Maknanya you bertalaki lah.
kan. Kalau you nak belajar Al-Quran, you jumpa cari guru Al-Quran. Kalau you nak belajar tentang fardu ain, you cari guru fardu ain, kan. Jadi kalau you nak belajar tentang tasawuf, you cari guru tasawuf. Jadi yang dengan YouTube apa sebenarnya rujukan saja. Jadi saya waktu tu memang kita ada dengan YouTube untuk dapatkan motivasi. Memang tak jadi apa, sebab itu kita tak ada perantaraan. Online ni itu masalah kita. Bila kita rasa kita belajar dekat online ni, kita rasa kita ada sifat keakuan. Oh, aku belajar dengan ustaz ni, aku dapat kat YouTube tadi, aku dapat, dan aku jadikan benda tu nak berdebat, kan. Jadi inilah dia. Bila dah dapat satu taufik, saya orang kata apa, kita berserah lah. Kita berserah supaya Allah tunjukkan jalan. Dan pada satu hari nak dijadikan cerita, ya, dalam tempoh kereta saya kena tarik tu juga, saya dapat satu panggilan daripada seorang kawan saya. Dia telefon saya, "But ada orang nak shoot konvo." Kan? Ada orang nak shoot konvo. Allah sayang Tuhan, waktu tengah jatuh Allah hantarkan guru penunjuk jalan. Masya Allah, betul. Guru ini adalah satu nikmat yang paling besar. Kalau kita dapat jumpa guru, itu adalah satu nikmat yang paling besar. Sebab itu sunnatullah. Sunnah yang terbesar adalah kita kena cari guru. Sebab guru kita Rasulullah. Cuma kita dah tak ada jumpa Rasulullah. Jadi kita kena cari penyambung warisan Rasulullah untuk berguru. Jadi kita punya guru adalah Rasulullah. Untuk kita sampai kepada Allah, nak dapat rahmat Allah, kita mendapat syafaat, kan? Kita minta syafaat. Dan guru kita Rasulullah. Cuma Rasulullah sudah tiada. Jadi penyambungnya adalah ulama-ulama ni lah. Jadi kita kena cari ulama-ulama ini untuk kita menuntut ilmu, untuk kita dapat warisan. Sebab Rasulullah dia tak tinggalkan kita harta, dia tidak meninggalkan kita duit, kan? Dia tak ada meninggalkan kita empayar orang Islam. Oh, ini empayar Rasulullah, ini kerajaan Rasulullah, kita dapat memerintah dunia dengan ni. Rasulullah tidak tinggalkan empayar. Jadi Rasulullah meninggalkan waris-waris dia daripada tabi'un apa semua tu lah. And then sampailah sekarang ni guru, ulama-ulama ni, kita menuntut ilmu dengan dia dan kita dapat menyambung. Dan itulah sunnah terbesar apabila kita jumpa guru. Okey, sambung. Baik. Okey. Jadi bila saya pun pada waktu itu dapat satu panggilan daripada sahabat saya, dia kata, "Bat, ada orang nak konvo, kau nak shoot tak?" Okey, ada orang nak konvo ni, nak shoot tak? Tapi bajet dia rendah. Saya pun rendah, alamak, sebab saya waktu tu saya mahal. Saya punya skill tinggi. Saya percaya, oi, aku ni mahal, orang kena bayar aku ribu-ribu baru aku ambil job. Dan itu mungkinlah terlalu mahal pun. Sebab itulah saya tak ada job. Mungkin juga bila saya letak, bila orang call, saya cakap, oh, 2,800, 2,500. Saya letak diri saya satu standard yang mahal. Tapi satu hari saya dapat panggilan RM300. Saya rasa, aduh, jatuh standard saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya rasa, oh, tak standard lah nak ambil job 300. Kawan saya pun macam tu, kereta kena tarik, tapi dia jauh dari Allah. Saya doakan dia berubah sekarang. Amin. Dia masih dalam perjalanan tu. InsyaAllah kita doakan dia. Dia sedang berjalan ke sana ke sini. Okay. Jadi lepas tu kawan saya call 300. Saya dalam hati tu masih lagi ada ego ni. 300 saya dengar. Saya pun action lah. So saya pun action 300 saya. Kalau ikutkan, saya masih lagi ada rasa angkuh dia tu kan. Saya cakap buat action ni 300 ni. Kalau ikutkan bukanlah, aku tak ambil lah job 300 ni. Tapi kenapa? Kawan kau tu siapa? Oh, kawan aku ni sekian. Maksudnya kawan dia tu bukan orang, maksudnya dia cakap orang besar-besar lah, orang yang ambil master. Maksudnya ini konvo untuk master, untuk orang-orang yang habis master. Jadi dia kata tak susah pun, Bat. Dia kata kau shoot sejam je. Okey lah, boleh lah 300. Boleh lah, kau ambil lah job ni 300. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, aku tak ambil 300 ni. Saya pun belagak lagi dengan dia, kan. Untuk pengantin masa tu saya charge orang 2,800. Okay. Jadi bila saya ambil job tu, saya cakap dengan kawan saya, ini last aku bagi RM300. Lepas tu kawan saya pun kata, dia convince saya, tak apa, Bat, dia ni shoot sekejap-sekejap je, ada dalam 20 orang. 20 orang? Saya cakap 20 orang untuk 300. Maknanya, woi, bayangkanlah saya nak shoot 20 orang, RM300 seorang. Dia orang tong-tong lah, kan. Berapa ringgit dia orang tong-tong, kan. Jual mahal kan saya. Jual mahal masa tu. Dah nak 100k. Okay, lepas tu, tapi dalam hati tu sebenarnya, ya Allah, dalam hati tu,
Ya ada 300 ni, ambil je lah pun. Tapi cuma mikir lagi tu. 20 kepala, bayangkanlah kita, yelah 300 ringgit untuk saya lah waktu tu nak layan 20 kepala. Maknanya yelah 20 kepala mestilah orang ni nak pose ni, orang ni ragam ni, lepas tu nanti nak file ni, lepas tu nanti orang tu mesej, Bambat file ni boleh tak editkan muka saya gelap, Bambat boleh tak ni. Jadi 20 bos kita kena layan. Saya fikir aduh 300 aku kena layan 20 bos. Faham tak? Terima kasih. Patutlah photoshoot biasa kat Turki, Dubai abang ambil aslinya. Wow, saya ada puji dalam ni. Terima kasih puji saya. Kan? Jadi bukan 300 untuk setiap orang. 300 tu saya kena shoot 20 orang. Saya dah live 2 jam. Terima kasih. Peace. Terima kasih 100 like, 100,000 like. Terima kasih. Ini mungkin akan menaikkan reputasi saya dalam TikTok. Okay, terima kasih kerana support you all dengar cerita saya. Jadi bila saya tu dapat job RM300 untuk 20 orang, saya pun dah terfikir RM300, aku ada 20 bos lepas ni. Macam mana aku nak selesaikan job tu? Kan? Jadi bila saya sampai dekat tempat job tu, saya ambil juga. Saya naik Grab, naik Uber dah RM30. Pergi balik dah RM60. Masa tu daripada Putrajaya nak ke UPM, saya kos kat situ dah RM50. RM50-60 kos kat situ. Tapi okey lah, dapat 300, tolak kos, dapatlah 200 lebih. Jadi bila lah dapat shoot tu, saya panggil 20 orang ni tadi. Saya pesan dengan diorang, okey, untuk 20 orang ni saya akan bagi satu file. Kan? Saya akan bagi satu file. Dah 3 kali makcik pakai skirt lalu. Dekat mana tu? Okey, jadi saya explain dekat 20 orang bos saya ni, yang bayar saya 300 ni, tahun 2017. Jadi UPM tahun 2017 masa tu. 2017 ke 2018. Saya ingat lebih kurang macam tu lah. Jadi bila saya dapat ni, maknanya saya ambil strategi mengexplainkan package saya. Saya cakap saya boleh shoot group foto, lepas tu saya boleh shoot setiap orang dalam 2-3 shot je. Lepas tu gambar saya takkan edit. Saya cakap kalau nak edit kena, dah masuk waktu azan dah masuk waktu. Sekejap lagi kita stop Okay, sekejap lagi kita stop kita hormati waktu dulu. Kita dah masuk waktu, kita hormat waktu lah. Dah masuk azan, dah masuk waktu. Okay, dah Zuhur. Jadi kita ingatlah ini dah panggilan Allah lah untuk kita akan stop sekejap lagi okay, saya sambung cerita secara ringkas. Jadi bila saya dah explain dengan diorang, saya cakap saya hanya deliver macam ni saja, bagi satu Google Drive, and then kalau you all nak edit kena charge tambahan dalam RM50 ke untuk satu keping gambar. Jadi saya takkan edit. Dia pun okay, agree, tak apa, kita pun nak simple-simple. Sebab diorang ni semua orang tua, diorang dah orang master. Jadi diorang dia tak heran pun. Okay? Dia tak heran pun bab 300 maksudnya dia tak heran pun gambar ni macam mana. Dia just nak ambil momen dengan kenangan je. Jadi berlalulah, selesailah job saya itu dengan jayanya. Dan Alhamdulillah klien saya mula-mula yang saya sangka tadi macam-macam, dengan nak layan 20 orang, Alhamdulillah sangat-sangat smooth. Belum solat lagi, baru masuk waktu. Saya akan stop kejap lagi Jadi bila dah smooth kan, kita pun dapat duit tu, Alhamdulillah. Saya pun balik rumah. Saya rasa lega lah, dapat duit 200 lebih. Tapi kereta still lagi tak dapat tarik balik kan. Then beberapa hari selepas itu, ada satu berita yang sangat menggembirakan saya, sampai saya meloncat. Dan saya sangat-sangat tak sangka. Dan salah seorang daripada 20 orang itu adalah satu klien besar. Dalam 20 orang tu ada satu, nama dia pun sama, Puan Bad. Nama dia Puan Badariah. Sama nama dengan saya. Dia call saya, "Halo, Assalamualaikum Bang Bad. Saya Bad juga. Nama saya Puan Bad, Puan Badariah. Saya daripada Permodalan Usahawan Nasional, daripada Percetakan Nasional Berhad. Saya nak bagi Bad satu job. Tapi job kita tak besar, Bad. Dalam 35,000 je." Saya dengar 35,000. Saya pun 35,000 job apa tu Puan? Tapi itulah bajet tak besar, 35,000 je kita ada. Percetakan Nasional Berhad tau. Masa tu saya rasa terawang-rawang lah. Ya Allah, Alhamdulillah rezeki, syukur. Saya sujud syukur. Saya kata okey boleh Puan, saya nak tengok dulu job scope. Tak apa, awak datang office. Dan Alhamdulillah dijadikan rezeki saya. Itulah job 35,000, job korporat pertama saya. Selepas kita menerima ujian tadi,
Allah bagikan nikmat yang berganda yang saya tak boleh nak ucapkan dengan kata-kata. Dan itulah titik tolaknya saya menguruskan job-job korporat. Saya dapat klien pun baik, sangat-sangat baik. Jadi itulah ujian yang kita dapat. Akhirnya kita berserah. Dan Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang, Rabbul Alamin. Nama dalam Al-Fatihah ada 3 nama Allah, Rabbul Alamin, Rahman dan Rahim. Lepas tu ada Maliki Yaumiddin, yang memberi balasan. Jadi Allah bagi saya masa tu, saya bukan hebat pun. Kalau ikutkan, oh ya Allah nak bagi ni pun, kita tak boleh bangga juga Allah bagi ni. Mungkin boleh jadi ujian, kan. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah tu maha besar. Kita pun jahil, kita pun jahat. Tak cukup lagi pun amal ibadat kita ni pun dengan dia, kan. Tapi Allah bagi lagi satu ganjaran yang saya rasa betul-betul lah tak sangka. Daripada saya kereta kena tarik tadi, daripada saya pun nak pergi UPM tadi, naik Grab, lepas tu dengan bekal yang tak ada, duit tak ada, lapar. Saya lapar tau masa tu, tak belanja apa-apa. Alhamdulillah klien pun belanja makan, dia buat kenduri lagi, dia buat catering lagi, belanja saya makan. Saya makan tu dengan nikmat yang sangat-sangat besar saya rasa masa tu. Kan, jadi Alhamdulillah dapatlah saya job 35,000 selepas saya menerima 300 ringgit tadi, yang mana tak capai standard saya. Tapi di sebalik itu ada orang yang memerhatikan saya, suka dengan kerja saya. Dia bagi saya satu job untuk buat kalender, tangkap gambar untuk satu kalender bernilai RM35,000. Dan di situlah titik tolaknya kebangkitan saya. Lepas tu banyaklah lagi ada cerita dia, kan. Dan bila dah ke atas tu pun sama juga, ada ujian kita lah, ujian partner apa semualah. Jadi waktu itulah sebab tu saya kata, bila saya ingat balik cerita ni saya akan nangis dulu. Dari bismillah hingga alhamdulillah, tak rugi saya ikut live hari ni. Berkat kesabaran bukan saya sebenarnya. Allah bagi saya taufik. Allah bagi saya taufik untuk kita sedar tentang peranan kita sebagai hamba. Okay? Dan mudah-mudahan itulah, siapa yang mendengar cerita ni dapat semangat, insya-Allah. Kan? Mungkin apa yang saya ceritakan ini memberikan satu semangat kepada orang yang tengah down ke, orang yang tengah dalam kekusutan ke, kan. Moga-moga ataupun orang yang ada cerita yang lebih hebat, dia pun boleh berkongsi juga, kan. Saya macam tadi akak tu yang dah berpuluh tahun meniaga tadi, kan. Mungkin dia lebih hebat cerita dia, cuma mungkin dia tak ada cara untuk berkongsi. Tapi mungkin cerita saya yang sedikit ini boleh mencetuskan. Maknanya Allah Ta'ala bagi saya ilham untuk cerita. Daripada tadi cerita saya ni rancangan Allah Ta'ala. Cerita hidup saya ni tadi rancangan Allah Ta'ala, kan. Tapi Allah Ta'ala ingatkan balik dalam diri saya untuk saya sampaikan, kan. Jadi untuk orang yang dalam ni, dalam 300-400 orang yang tengok saya ni, mungkin memerlukan panduan. Cerita yang tadi tu mungkin Allah Ta'ala nak bagi tahu you all melalui saya. Allah Ta'ala ingatkan saya. Jadi siapa-siapa yang tengah down tentang kerja, tentang bisnes, dalam kerja pun ada down, dalam kerja pun ada career path. Orang dalam kerja pun kena berjaya, kan. You kena naik pangkat, you kena capai satu taraf, you kena tukar kerja yang lebih baik, you kena bersemangat untuk buat OT ke, you kena bersemangat untuk kerja supaya you dapat bonus. Jadi itu adalah peningkatan career, supaya you tak down, kan. Jadi untuk orang-orang yang bekerja pun sama, you kena cekal. Setiap ujian you jangan lari, you balik kepada pencipta, mohon taufik daripada Allah Ta'ala supaya segala kekusutan, kesulitan itu Allah bantu selesaikan. Okay. Suami saya pernah tolong abangnya kereta kena tarik, bila kena tolong abang ipar jadi isteri kena jimat sangat. Okey, betul. Alhamdulillah saya terinspirasi dari cerita Bambat. Semoga Allah murahkan lagi rezeki Bambat dan juga kita murah rezeki supaya semua yang tengok live saya sendiri, orang yang tengok live saya, kan, dapat balik rezeki lah. Rezeki tu yang paling penting sekali ialah yang paling penting sekali ialah kita dapat kefahaman. Maknanya kalau kita tak kaya pun, kalau kita tak dapat job pun, Allah bagi kita kelapangan. Kalau contoh macam saya, sebab Allah bagi saya kelapangan melalui job. Allah bagi saya duit. Allah bagi saya job yang ada duit yang bernilai berkali ganda daripada yang saya dapat. Tapi mungkin ada orang dia tak dapat duit, tapi Allah bagi dia kelapangan. Bila dapat ujian, kan, dapat kesusahan, tiba-tiba Allah bagi dia kelapangan, Allah bagi dia ketenangan. Itu pun rezeki juga. Mungkin dia tak dapat job, tapi mungkin tak dapat job, tapi dia dapat taubat yang betul-betul taubat. Itu pun bagus juga. Mungkin lepas tu dia tiba-tiba dia terus sedih. Dan lepas tu dia jadi orang yang tahfiz Quran sebab hari-hari baca Quran. Okay.
Baiklah, kita stop dulu untuk hari ini. Terima kasih kerana support saya punya live. Mungkin di awal waktu tadi tu kita punya live tadi beremosi kan. Yelah, kita pun manusia biasa. Apa yang saya ceritakan tadi tu pun mungkin ada silap. Banyak juga silap saya. Yang tentang tadi bisnes ke, tentang kisah 26,000 tadi kan. Mungkin banyak salah saya tadi. Saya harap anda semua dapat maafkan saya atas kesilapan saya tadi. Dan saya harap semua dapat sama-sama kekal berdoa lah. Doakan untuk umat Islam, untuk kita umat Islam, terutama yang sedang berjuang dekat Palestin itu saudara mara kita juga. Dan juga umat Islam yang duduk mencabar di negara yang mencabar, nak sembahyang susah, nak berzakat susah kan. Doakan mereka juga kan. Okey, baik, saya tamatkan dulu live saya pada hari ini. Dan untuk live akan datang, saya nak berkongsikan satu lagi cerita tentang, ada orang tanya saya kenapa anak saya berlumba go-kart. Okey, kenapa anak saya berlumba go-kart. Nanti untuk live yang akan datang, saya mungkin akan buka topik tu sekejap. Macam mana pengalaman anak saya berlumba, macam mana saya dapat rezeki, dapat sponsor untuk anak saya berlumba go-kart. Okay, baik, InsyaAllah next time kita akan bersama-sama lagi. Kalau panjang umur, jika panjang umur lah. Oi, hari ni tengok live Muhammad sampai habis. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih lah. Saya nak tamatkan dulu live saya hari ni. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Bila kita banyak bercakap ni, kadang-kadang cakap kita tu dah tak guna akal lah. Kita dah guna nafsu. Jadi maaf banyak-banyak salah dan silap saya. Saya akan belajar terus untuk improvekan diri saya. Doakan saya. Dan juga saya doakan tuan-tuan puan-puan, beratus-ratus orang depan saya ni. Beratus-ratus orang depan saya. Mungkin salah seorang daripada yang tengok kita ni, wali Allah, mungkin yang sedang tengok kita ini adalah orang yang doa dia makbul, orang yang bangun tahajud hari-hari. Jadi doakanlah kami semua supaya kita kekal dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalam.